Influenza mungkin bermula dengan gejala ringan seperti batuk. Anak anda juga mungkin demam panas dan sakit kepala. Namun, gejala influenza boleh menjadi lebih teruk. Apa perasaan anda jika anak anda dijangkiti influenza dan dimasukkan ke hospital? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang semua ke satu lagi sesi soal jawab Positive Parenting bersama pakar. Influenza atau lebih dikenali sebagai flu merupakan suatu penyakit yang telah menjangkiti berjuta orang setiap tahun. Namun, tahukah anda bahawa influenza boleh mengancam nyawa bayi dan kanak-kanak kecil? Peningkatan mendadak kes flu dengan penarikan semula Perintah Kawalan Pergerakan telah membuatkan ramai antara kita resah. Jadi, hari ini kita bersama Dr. Husna Musa, seorang pakar pediatrik bagi mengupas persoalan berkaitan influenza yang perlu diketahui ibu bapa. Selamat datang Dr. Husna. Terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Saya ingin doktor jelaskan terlebih dahulu, apa itu influenza? Apabila kita bercakap tentang flu, kita merujuk kepada jangkitan virus influenza. Jangkitan virus influenza ini boleh merebak melalui titisan pernafasan dan ia boleh menjangkiti orang lain melalui titisan pernafasan apabila seseorang yang dijangkiti itu batuk atau bersin, ketawa, even bernafas. Untuk virus influenza ni terdapat pelbagai jenis. Yang paling common adalah virus influenza strain A dan B. Okey, so kebanyakan orang apabila mendapat jangkitan influenza ini, mereka mendapat gejala yang ringan. Okey, seperti demam, sesama, batuk, lesu badan dan sebagainya. Tapi kita kena tahu ada di kalangan golongan yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak di bawah umur 5 tahun, golongan warga emas, warga tua, mereka boleh mendapat gejala yang lebih serius. Saya pasti ramai ibu bapa di luar sana yang beranggapan bahawa flu bukanlah sesuatu perkara yang serius. Jadi boleh doktor jelaskan betapa bahaya sebenarnya influenza ataupun flu terhadap kanak-kanak? Kalau kita tengok kepada statistik, ya, setiap tahun lebih kurang 250,000 hingga 500,000 masyarakat seluruh dunia mendapat jangkitan virus influenza. Dan daripada nombor tersebut, 10 hingga 20% merupakan kanak-kanak. Ya, kanak-kanak yang tidak mendapat vaksin influenza, mereka lebih terdedah untuk mendapat gejala yang serius. Baru-baru ini ramai di kalangan kanak-kanak yang mendapat virus influenza yang saya tengok di ward. Ada yang terpaksa masuk ke HDU ataupun ICU kerana mendapat pneumonia, jangkitan paru-paru, memerlukan bantuan pernafasan. Ada di kalangan kanak-kanak bila dapat virus influenza mereka demam yang terlampau tinggi sehingga mendapat sawan. Ada yang boleh mendapat radang di otak ataupun kita panggil encephalitis. Ada yang boleh juga walaupun nombornya agak terpencil boleh dapat koma. Ya. Okey, jadi semasa pandemik, kita boleh lihat betapa mudahnya jangkitan boleh tersebar. Pada pendapat doktor, sebagai ibu bapa, apakah langkah atau cara yang boleh dilakukan untuk melindungi anak-anak daripada influenza? Okey, 3 poin utama yang saya selalu kongsi dengan ibu bapa. Yang pertama adalah tabiat kebersihan diri atau self-hygiene. Ibu bapa perlu menggalakkan anak untuk menjaga kebersihan diri melalui kerap basuh tangan, menutup bahagian muka apabila batuk ataupun bersin. Jika perlu keluar ke tempat-tempat yang sesak, boleh pakai mask. Yang kedua, perlu meningkatkan sistem imun anak. Okey, galakkan anak makan makanan yang sihat. Anak-anak perlu cukup tidur. Sangat penting. Lebih lagi anak-anak yang kecil. Jadi menggalakkan anak untuk sentiasa aktif. Ya, bawa anak untuk pergi beriadah di luar rumah. Okey, yang ketiga, penting
adalah pencegahan. Okey, kita selalu cakap mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Untuk penyakit influenza terdapat vaksin yang khusus iaitu vaksin influenza di mana boleh diberi kepada kanak-kanak berumur 6 bulan ke atas. Ya, dan vaksin ini perlu diambil setiap tahun. Macam mana untuk baby yang bawah daripada 6 bulan? Okey, untuk ibu hamil, ibu hamil juga merupakan golongan yang berisiko tinggi. Mereka boleh mendapatkan vaksin influenza semasa hamil dan ini boleh memberi imuniti pasif kepada baby dalam kandungan sehingga umur 6 bulan. Ya. Okey. Kita tahu ada ibu bapa di luar sana yang berbelah bahagi ingin mendapatkan vaksinasi untuk anak-anak mereka disebabkan berita-berita viral tentang kesan sampingan dan sebagainya. Jadi boleh doktor jelaskan apa sebenarnya kesan sampingan vaksinasi yang sebetulnya? Okay, saya faham ini merupakan antara kerisauan ibu bapa, tetapi seperti vaksin-vaksin yang lain, ya, vaksin influenza juga boleh menyebabkan kesan sampingan, tetapi kebanyakan kesan sampingannya adalah yang jenis ringan dan sementara atau mudah reda. Contohnya sakit di bahagian cucuk, demam sedikit, ya, mungkin badan rasa lebih penat. Okey, so itu adalah kesan sampingan ringan yang biasa kebanyakan kanak-kanak boleh dapat. Dua kesan sampingan serius yang spesifik untuk vaksin influenza adalah satu, alahan yang teruk atau alergi. Yang kedua adalah Guillain-Barré syndrome, iaitu sejenis sindrom di mana melibatkan saraf. Ya, tapi saya boleh beritahu kesan sampingan serius ini adalah sangat kecil numbernya. Saya boleh beritahu manfaat untuk memberi vaksin untuk pencegahan penyakit influenza itu adalah lebih tinggi berbanding dengan risiko kecil kesan sampingan yang boleh terjadi. Saya difahamkan bahawa gejala influenza dan COVID-19 hampir sama. Apakah perbezaan antara kedua-duanya sebenarnya? Okey, yang pertamanya, puncanya adalah berbeza. COVID adalah disebabkan oleh virus COVID-19. Manakala influenza disebabkan oleh virus influenza. Kita juga telah dapati during pandemik, COVID-19 boleh merebak dengan lebih cepat. Sebab tu memerlukan PKP. Dan keduanya di kalangan golongan yang berisiko mungkin boleh dapat gejala yang lebih serius untuk COVID. Tetapi kalau kita nak cakap secara amnya, general simptom ataupun gejala COVID-19 dan influenza lebih kurang sama. Kita tak boleh nak membezakan dari segi gejala, jadi untuk tentukan jangkitan apa perlu buat test. Jadi sebelum kita menamatkan sesi temubual kita pada hari ini, Dr. Husna ada apa-apa pesanan terakhir untuk ibu bapa di luar sana? Pesanan saya untuk ibu bapa di luar sana, pencegahan itu sangat penting. Okay, kita tengok sejak akhir-akhir ni, lebih-lebih lagi selepas COVID-19 pandemik, kita nampak ramai kanak-kanak mudah dijangkiti penyakit, lebih-lebih lagi virus. Ya, so ini disebabkan suatu situasi yang kita panggil jurang imuniti. Okey, jadi pencegahan tu sangat penting daripada kita nak anak sakit dan nak ubat. Kalau kita tengok di negara-negara lain, ya, di Amerika Syarikat atau di negara Eropah, musim influenza ni dia lebih kepada musim sejuk. Ya, tapi di Malaysia influenza ni dia sepanjang tahun. Jadi penting untuk ibu bapa membuat pilihan yang tepat, mengambil langkah pencegahan tu melalui vaksin influenza. Baiklah, terima kasih Dr. Husna kerana sudi bersama kita pada hari ini bagi menjawab pelbagai persoalan berkaitan influenza. Dengan ini berakhirlah sesi temubual kita pada hari ini. Jika anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang topik-topik berkaitan keibubapaan, sila kunjungi laman web Positive Parenting serta media sosial kami di Facebook, Instagram, YouTube dan Spotify. Terima kasih kerana menonton.